pergi terus pada objek yang paling dekat yang Allah sebut banyak dalam Al-Quran, iaitu bulan. Silakan Ustaz, silakan teruskan. Okey. Dalam Al-Quran Allah bagi tahu dalam surah Yunus ayat yang kelima, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab. Dialah yang menjadikan matahari diya'an, bersinar, dan bulan itu bercahaya. Wa qaddarnahu, dan telah Allah tetapkan manzilah supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan juga hitungan. Jadi saya nak share kat sini tentang ayat ini. Allah secara jelas ni, Allah kata yang jadikan matahari ni Allah. Okay? Yang menjadikan bulan pun Allah. Dan Allah berikan satu sifat dalam ayat ini, iaitu matahari ni Allah bagi dia sifat diya'an. Dan bulan ni Allah bagi sifat dia nuran. Jadi apabila Allah sebut secara spesifik ini, maka dia berbezalah. Diya'an tu macam mana? Nuran tu macam mana? Diya'an ni maknanya dia menyinar, dia bersinar sangat terang. Sebab apa? Sebab dia ada cahaya di sini. Dia keluarkan cahaya di sini berbanding dengan bulan. Bulan dia tak keluarkan cahaya. Jadi sebab itu bulan kita boleh tengok dia. Kita boleh lihat dengan mata kepala kita. Kita tengok secara live dengan mata kepala kita. Tak payah tengok apa-apa, menggunakan apa-apa. Kita boleh nampak bulan. Cuba matahari. Matahari kita tak boleh tengok. Sebab matahari cahaya dia sangat terang. Sebab dia menyinar, bersinar. Okay, maka kita tak boleh tengok. Bahkan berbahaya kalau tengok. Dan dalam ayat itu Allah teruskan lagi. Allah telah tetapkan bulan itu pada manzilah-manzilah. Apa manzilah ni? Kat sini kalau kita buka terjemahan pun, dia hanya tulis itu manzilah saja. Okay? Tak ada huraian yang lebih lanjut lagi. Sebab apa? Pengetahuan manusia hari ini tentang manzilah ni sangat sedikit. Okay? Kalau kita nak cek rujukannya pun sangat sikit. Tapi Allah sebut sebab orang zaman dulu dah tahu, dah kenal manzilah tu apa dia. Jadi saya akan cuba sentuh tentang manzilah ni sekejap lagi. Cuma satu lagi perbezaannya, yang ini kita kena kenal kepada anak murid kita. Terutama yang mengajar di prasekolah ataupun sekolah rendah. Jadi bulan ni kita boleh tengok dia sama ada siang hari ataupun malam hari. Jadi mungkin kalau kita bersekolah, mengajar di sekolah, kita mungkin mengajar waktu siang. Jadi kita boleh plan macam mana kita nak, bila tarikh yang sesuai untuk kita tengok bulan pada siang hari. Itulah kata, anak saya pun ada tanya juga, kenapa bulan ada waktu pagi? Kenapa pagi-pagi ada bulan? Okay, bagus soalan tu. Jadi kena jawab lah, kena terang. Okay, bulan ni sifat dia memang begitu, berbeza dengan matahari. Dia boleh tengok pada waktu siang, sama ada waktu pagi ataupun pada waktu petang sebenarnya. Kalau matahari dia tengok hanya waktu siang saja. Itu bezanya matahari dengan bulan. Bulan ni boleh tengok waktu siang. Siang tu pun ada waktu dia, waktu pagi. Kalau waktu pagi, bila kita nak tengok waktu pagi, kena tahulah, iaitu ketika pada hujung bulan. Bulan Islam, bukan bulan Januari, Februari, bulan Islam. Muharram, Safar sampai lagi Zulhijjah ke. Bila kita boleh mula, contohnya 24, 25, 26, 27, itu kita boleh tengoklah bulan waktu pagi. Jadi bila sebelah pagi, kita bawa lah anak murid kita tengok, jom kita tengok bulan sekejap. Tengok bulan pada waktu siang, supaya dia ada pengalaman tu. Jadi bila dia besar nanti, dia tahulah bulan ni sebenarnya boleh tengok waktu pagi, waktu siang, ada waktu malam. Tak adalah dia terkejut. Sampai hari ni kalau kita tanya, ada orang tak perasan bulan tu boleh tengok waktu siang. Dia ingat bulan malam je. Okay. Kemudian berkaitan dengan bulan ini, Allah sebut lagi, bulan ini dia ada fasa dia. Bermula daripada fasa hilal. Seperti mana Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 189, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Jadi Rasulullah SAW yang ditanya, yas'alunaka, mereka bertanya kamu. Jadi dalam Al-Quran ni ada soalan-soalan yang penting. Okay? Lebih kurang dalam 11 ke 12 soalan lah yang Allah rakam dalam Al-Quran yang ditanya kepada Nabi SAW. Salah satunya ialah soalan tentang hilal. Apa itu hilal? Jadi Nabi pun terdiam, tak dapat nak jawab secara spontan. Okay? Sebab Nabi bukan seorang ahli falak, bukan astronomer, bukan ahli sains. Okay?
Jadi Allah bagi tahu jawapannya, kul, katakanlah, ya mawaqitu linnas wal hajj. Dia adalah mawaqit. Mawaqit ni adalah tanda waktu. Orang yang menjaga waktu pun dinamakan mawaqit, iaitu tanda waktu bagi manusia dan juga untuk melakukan ibadat haji. Jadi sebab itu kelebihannya kalender Islam ni, Fahrani, berbanding dengan kalender-kalender yang kita biasa guna, kalender Masih ni. Okay? Apa kelebihan dia? Kita boleh tahu hari ni sudah berapa hari bulan. Okay? Tapi kita tak tahu kalender dalam kalender Masih hari ni berapa hari bulan sebab tak ada tanda ni. Tapi dalam kalender Islam, contohnya hari ni 10 Ramadan kan. Kalau tak ada kalender pun orang Islam boleh tahu hari ni 10 ke tidak. Dengan cara kita melihat bulan dekat langit pada waktu malam. Kita tengok bulan, kita tahu. Dengan syarat kita kena ada ilmu sikit lah macam mana nak mengenal tu. Tetapi pokoknya ialah ada tanda dia. Jadi ini yang Allah sebutkan ni, mawaqitu linnas, tanda bagi manusia, tanda waktu bagi manusia. Jadi andai katalah berlaku tsunami, habis semua, hilang rekod-rekod, kita bangun, kita selamat. Jadi kita nak tahu berapa hari bulan lagi tu, kita tengok bulan. Itu kelebihan dia dari Islam ni, iaitu hilal. Jadi macam mana rupa hilal ni, saya kongsikan kat sini lah. Nampak orang ni boleh nampak ni? Nampak cantik. Okey. Jadi hilal ni ada ketikanya yang terang, ada ketika yang tak jelas. Contohnya Rejab 14.37 kena renung sikit lah. Sebab dia halus sangat bentuk dia. Itu bentuknya sangat halus. Sebab apa dia halus? Dia umur dia baru berapa jam saja. Kemudian kalau zaman dia awal 14.37 tu, tu dia lebih terang. Setelah ni saya tak ingat tarikh dia. Jadi inilah yang menentukan tarikh awal bulan, Doktor? Ya, inilah yang menentukan. Jadi sebab itu dalam sunnah kita, Rasulullah beritahu bahawa apabila kita nak berpuasa atau raya adalah dengan melihat hilal. Apabila kita nampak hilal, maka berpuasalah ataupun berayalah. Dan sekiranya hilal tu ditutupi oleh awan, maka takdirkanlah dia ataupun cukupkanlah Syaban itu atau Ramadan itu kepada 30 hari bulan. Jadi kita kalau macam sekarang ni kita ada teknologi macam teleskop untuk mencerap hilal, Doktor. Tapi kalau macam yalah, Doktor boleh sharekan sikit zaman Rasulullah dulu, bagaimana mereka mencerap hilal ni untuk menentukan tarikh-tarikh signifikan Islam seperti awal Muharram, tarikh-tarikh dalam Islam lah, Doktor. Ya, baik soalan tu Farah ni. Jadi pada zaman Rasulullah dulu, sebab Islam ni sifat dia mudah. Okay? Jadi sebenarnya nak melihat hilal ni tak perlukan dengan alat teknologi, iaitu cukup dengan mata saja. Jadi Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabat dia melihat hilal ni dengan mata kasar saja, sebab boleh nampak dengan mata kasar. Hilal ni tak perlu dengan teknologi. Tetapi hari ni kenapa kita guna teknologi? Sebab alam kita telah mula mengalami pencemaran. Terlalu banyaklah pencemaran. Dengan penipisan ozonnya, bahkan sekarang ni dah ada lubang kan. Jadi sebab ozon tu dah menipis, itu satu cerita. Kemudian pencemaran lain, banyak partikel-partikel yang terapung di dalam atmosfera kita ini yang menjadi penghalang ataupun menutup hilal tu daripada nampak. Jadi kita kena menggunakan teknologi. Salah satunya ialah guna menggunakan teleskop supaya kita dapat melihat imej hilal yang sangat malap ni. Dah lah dia halus, malap, dan pula ada pula lagi pencemaran. Contohnya apabila ada jerebu kan. Jerebu tu adalah pencemaran akibat daripada tangan-tangan manusia. Maka kita kena gunakan teknologi kat situ. Tapi zaman Rasulullah tak ada. Tak ada pencemaran. Alam cukup bersih, segar, bugar. Jadi kalau bintang kita nampak terang pada waktu malam, dan kalau hilal pun nampak pada waktu terbenamnya matahari. Jadi sebab itu Rasulullah boleh tengok dengan mata kasar. Jadi pokoknya dengan mata kasar boleh tengok hilal ni. Tapi hari ini kita gunakan teknologi lah, sebab seiring dengan zaman. Islam ni seiring dengan zaman, sebab alam ni dah mula berubah. Jadi kita boleh katalah nanti sepanjang PKP ni atmosfer dah semakin cerah. Jadi mungkinlah ada rezeki untuk kita, insya-Allah dapat tengok hilal Ramadan, hilal Syawal.
Ya, ya. Dengan mata kasar mungkin lah, mungkin. Ya, ya. Harap begitulah. Jadi dengan apa ni, COVID ni orang semua duduk kat rumah, aktiviti sudah minimum, tak ada kilang-kilang besar yang beroperasi, maka alam sekitar pun menjadi semakin baik, kualiti alam semakin meningkat. Baik, kalau mengikut Jabatan Alam Sekitar, kualiti alam di Malaysia sangat bagus, di bawah kategori baik lah. Kalau di Melaka, kita tengok dalam 2-3 hari lepas, sekitar antara 20 ke 30. So jadi itu satu indikator kualiti alam di Melaka ni, bahkan bukan di Melaka saja, di seluruh Semenanjung kita ni, dan saya yakin di seluruh dunia juga adalah baik. Jadi sungai-sungai pun baik, kita boleh nampak ikan-ikan berenang, dengan happy, seronok ikan tu berenang. Kita pun seronok boleh nampak ikan berenang dalam sungai. Bayangkan Melaka selama ni, mana kita pernah nampak ikan berenang kat sungai. Tapi sekarang ni alhamdulillah, kalau dia orang kata lah pergi ke Sungai Melaka tu boleh nampak ikan. Tapi nak pergi macam mana tak boleh. Tapi mungkin ke depan mungkin orang dah bekerja kat situ, mungkin boleh tak tahulah bila orang dah mula bekerja ni kan. Tercemar balik tu.